Pengenalan. Pemikiran Islam liberal merupakan satu bentuk pemikiran yang sering kali meletakkan prinsip kebebasan dan keterbukaan dalam segenap aspek kehidupan sehingga kadang-kadang melampaui batas syariat dan hukum hakam yang telah termaktub dalam agama Islam sendiri. Serangan secara langsung dan tidak langsung telah disusun secara strategik bagi meruntuhkan pegangan agama masyarakat Islam. Namun, kita ni sebagai masyarakat, sebagai umat Islam perlulah menambah pengetahuan yang lebih luas berkenaan aliran pemikiran-pemikiran baru terutama yang berwajahkan Islam. Menyusunkan pemikiran aliran Islam liberal. Charles Guzman ada mengatakan bahawa Muslim pertama yang mencadangkan nama Islam liberal ialah Asaf Ali Ashgaf. Pemikiran ini berkembang melalui proses liberalisasi dalam agama Kristian pada zaman Renaissance sekitar abad ke-16 dan 17 Masihi. Ciri-ciri pemikiran Islam liberal. Pertama, menolak perundangan Islam. Contohnya mereka ni mengatakan jika Allah Maha Adil, mengapa perlu ada perundangan atau polisi-polisi yang sama sekali tidak ada bagi setiap lapisan manusia. Kedua, mempertikaikan kriteria dan akhlak kenabian. Sebagai contoh, mereka mengkritik sifat kenabian, nubuah kenabian. Ketiga, mempersoalkan metodologi pentafsiran Al-Quran dan Hadis. Mereka mentafsir Al-Quran mengikut takwilan mereka sendiri. Keempat, berpegang kepada konsep pluralism dan akal adalah wahyu. Mereka menganggap akal manusia ini sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah. Contohnya sebagai Al-Quran itu adalah wahyu bagi mereka sendiri. Akhir sekali, menyoalkan aurat wanita. Mereka mempengaruhi wanita-wanita ini dengan mengatakan aurat wanita itu merimaskan. Contohnya tudung ke jubah ke ini amat merimaskan. Sekian. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan mengenai cabaran Islam liberal kepada masyarakat Islam di Malaysia. Antara beberapa cabaran masyarakat Islam yang perlu ditempuhi adalah kedudukan tokoh atau pemimpin liberal yang berpengaruh. Ini kerana kebanyakan tokoh-tokoh liberal ini memiliki latar belakang pendidikan Islam yang luas dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam institusi kenegaraan, pendidikan dan masyarakat. Secara langsung, pemikiran idea-idea yang dilontarkan oleh mereka amat mempengaruhi masyarakat. Kemudian, penyebaran pemikiran liberal melalui media sosial menyebarkan perkara hak asasi dan juga idea yang bercanggah dengan Islam dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Tidak lupa juga hiburan maya seperti di dalam lagu atau permainan video yang mudah mempengaruhi masyarakat. Kemudian mempengaruhi golongan muda ataupun remaja Islam yang mudah terpengaruh. Ini kerana remaja adalah golongan yang mudah dipengaruhi, maka tidak mustahil untuk golongan ini mengikut tindakan liberal yang memberikan ideologi yang mampu meyakinkan golongan remaja hanya berfikiran secara rasional tetapi tidak berlandaskan ajaran Islam yang betul. Di antara kesan liberal termasuklah sekularisme, pluralisme, agama, hermeneutika dan feminisme. Untuk sekularisme berasal dari bahasa Latin seculum yang merujuk kepada dua pengertian iaitu waktu dan ruang ataupun tempat. Selain itu, sekularisme juga bermaksud pemisahan antara agama dan urusan dunia. Nilai manusia boleh berubah mengikut keadaan ruang dan tempat.
Begitu juga dengan pluralisme agama. Konsep semua agama adalah sama, iaitu semuanya menuju kepada Tuhan. Yang satu agama Islam dan bukan Islam dianggap setanding dan sama-sama adalah benar. Manakala untuk hermeneutika, pentafsiran semula Al-Quran menggunakan kaedah pentafsiran Bible. Teks Al-Quran dikaji dan diubah mengikut selera pentafsir. Bagi untuk feminis pula, feminisme, perjuangan menyamakan lelaki dan wanita dalam segala hal. Wanita diberi kuasa menjatuhkan talak, pembagian harta pusaka sama ada antara lelaki maupun perempuan. Poligami adalah tidak sah. Itu saja. Antara cadangan-cadangan untuk bagaimana kita mengenangani Islam liberal adalah dengan cara menerbitkan secara berkala dan konsisten bahan-bahan yang memperkenalkan idea besar ulama silam dan juga moden. Selain itu, kita juga boleh menganjurkan seminar dan diskusi ilmu yang serius dalam membahaskan isu-isu penting berkaitan tradisi dan kemodenan dengan cara yang mengharmonikan di antara kedua-duanya. Selain itu, kita juga boleh menganjurkan kursus-kursus seperti membaca teks-teks penting dalam tradisi Islam di mana di dalam pelbagai bidang keagamaan. Terakhir sekali, kita juga boleh menggiatkan penyelidikan atau program yang menggalakkan tadabbur Al-Quran dari sudut sains seperti yang telah dilaksanakan oleh IKIM dalam pelbagai bidang seperti halal, alam sekitar dan hiwa. Sekian, terima kasih. Okey, kesimpulan bagi pembincangan pada hari ini ialah ancaman pemikiran ala Islam ini perlu diberi perhatian oleh semua pihak, termasuk masyarakat, negara. Mereka perlu tahu tentang ancaman pemikiran agama aliran Islam ini. Kedua, pendedahan yang luas berkaitan penyelewengan dalam aliran ini perlu diperluaskan di setiap lapisan masyarakat. Masyarakat perlu menerapkan ajaran Islam yang berpandukan Al-Quran dan hadis yang benar dan mantap. Sekali bagi membentuk masyarakat yang Islam yang bertamadun, kita perlu memiliki nilai agama yang tinggi. Bagi saya menegaskan bahawa untuk mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan pemikiran Islam liberal ini, kita perlu menambahkan lagi pengetahuan kita lebih berwaspada, lebih fokus dan mengambil tahu tentang isu-isu semasa yang berlaku di negara kita. Sekian, terima kasih.